Ada ataupun tidak kerja part-time dari rumah yang mana kita sebagai pekerja, kita hanya perlu melakukan kerja-kerja mudah seperti melipat risalah ataupun melipat kotak sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, nama saya Sabri Husin. Dalam video kali ini saya terpanggil untuk bercerita mengenai satu peluang pekerjaan yang boleh dilakukan secara part-time, iaitu kerja melipat risalah dan juga kerja melipat kotak. Video ini sebenarnya adalah versi artikel yang pernah saya tulis dalam beberapa blog saya sebelum ini. Daripada artikel tersebut, saya beberapa kali menerima soalan daripada pembaca yang berminat untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Kerja yang saya maksudkan itu adalah kerja melipat risalah dan juga melipat kotak. Namun persoalan dia ialah, adakah benar-benar wujud kerja sedemikian? Tahun 2020 ni saya menyangkakan yang dah tak ada dah orang yang akan berminat nak buat kerja-kerja lipat risalah, kerja lipat kotak ataupun ialah kerja-kerja mudah seumpama ni. Tapi ternyata saya silap, sebabnya boleh dikatakan hampir setiap hari saya akan menerima email pertanyaan daripada pembaca blog saya yang tanya tentang adakah kerja lipat risalah ni masih ada. Sebenarnya saya rasa agak khawatir kalau ada dalam kalangan pembaca blog saya yang beranggapan bahawa saya sedang mempromosikan kerja lipat risalah dan kerja melipat kotak. Sebenarnya tidak. Tujuan asal saya menulis artikel tersebut adalah bagi tujuan memberi anda pengetahuan, memberi anda satu kesedaran. Sebelum anda membuat sebarang keputusan yang melibatkan wang anda, saya mahu anda berfikir terlebih dahulu, adakah peluang tersebut benar-benar satu peluang yang betul ataupun ianya hanyalah sekadar satu penipuan untuk mengambil duit daripada poket anda. Kalau boleh, sebelum anda nak melibatkan diri dalam kerja-kerja part-time melipat risalah dan melipat kotak ni, anda baca dulu pengalaman individu-individu lain yang pernah terlibat secara langsung dengan kerja-kerja seperti ini. Sebenarnya dekat luar sana memang ada banyak iklan kerja lipat risalah diiklankan di internet. Anda mungkin pernah lihat iklan tersebut sama ada ketika melayari laman blog ataupun anda terlihat iklan tersebut di laman web Facebook. Mungkin ada fanpage tertentu yang dibina khas untuk mempromosikan kerja-kerja melipat risalah. Sekali kita tengok iklan tersebut memang nampak begitu meyakinkan. Misalnya penganjur program dia akan cakap something like mereka memerlukan pekerja untuk membantu mereka melipat kotak untuk dijadikan sebagai door gift. Contohnya pada bulan-bulan tertentu, kalau kata biasanya ada cuti sekolah ataupun cuti yang panjang, mereka akan kata mereka perlukan bantuan untuk pekerja secara part-timer untuk bantu mereka melipat door gift, kerana pada bulan-bulan tersebut akan ada banyak sambutan majlis-majlis tertentu diadakan. Kebanyakan iklan lipat risalah dan lipat kotak sebenarnya adalah satu penipuan. Apa yang saya cuba tegaskan dekat sini ialah kebanyakan, ya. So boleh jadi dalam satu masa dalam hidup anda nanti anda temui satu iklan lipat risalah dan lipat kotak, tapi ianya bukannya satu penipuan. Bermaksud pada waktu tu memang rezeki anda menemui individu atau pemajikan yang memang betul-betul perlukan pekerja. So dekat sini apa yang saya nak anda lakukan adalah supaya anda jadi lebih berhati-hati. Jangan tergesa-gesa membuat keputusan untuk segera grab tawaran tersebut. Setelah anda lihat perjalanan program, apa yang diperlukan untuk mendapatkan kerja tersebut, seterusnya barulah anda buat keputusan sama ada program tersebut ataupun tawaran kerja tersebut boleh dipercayai ataupun sebaliknya. Baiklah, sekarang ni kita akan bincang sedikit tentang modus operandi bagaimanakah penipuan lipat risalah dan lipat kotak ini dilakukan. Pertama sekali, kita perlu tahu kenapakah kerja yang dipilih itu adalah kerja lipat kotak ataupun lipat risalah. Untuk memastikan penipuan ini berjaya, kerja yang dipilih itu mestilah satu kerja yang sangat senang, dan apabila mangsa mendengar peluang kerja tersebut, dia boleh bayangkan betapa mudahnya kerja tersebut. Kerja tersebut boleh dilakukan, kerja tersebut tidak mengganggu kerja hakiki dia, dan pada masa yang sama kerja tersebut bukanlah satu kerja yang asing.
Apabila saya katakan kerja tersebut mestilah satu kerja yang tidak asing bagi diri dia, bermaksud apabila dia menerima ataupun dia bersetuju untuk buat projek ni, dia tidak perlukan masa yang panjang untuk memahirkan diri dia untuk buat kerja ni. Almaklumlah, kerja sekadar lipat kotak dan lipat risalah, ia adalah satu kerja yang sangat mudah. Malahan kalau kita suruh benda ni dilakukan oleh budak-budak yang masih belum habis sekolah pun, mereka boleh lakukan tanpa sebarang masalah. Ini kan pula untuk mereka yang sudah dewasa dan sudah ada pengetahuan. Okey, perkara kedua, bagaimana untuk menjadikan tawaran ini nampak menarik? Lazimnya orang yang iklankan kerja lipat risalah dan lipat kotak ni, dia akan bagi tahu yang kerja mudah ini boleh membantu anda untuk hasilkan pendapatan sampingan bermula daripada RM900 ke RM1,300. Ada juga yang iklankan pendapatan tambahan yang anda boleh dapat hasilkan adalah sekitar RM1,300 menjangkau ke RM2,000. Kerja dia apa? Kerja dia cuma lipat risalah, kemudian lipat kotak. Dia bergantunglah. Setengah iklan dia cerita pasal lipat risalah, ada setengah iklan dia cerita pasal lipat kotak. Okey, kita cerita tentang lipat risalah. Kerja lipat risalah ni memang sangat mudah. Apa benda yang kita perlu buat hanyalah masukkan risalah dalam sampul, kemudian post. Dengan buat kerja senang macam ni, setiap bulan kita boleh dapat income ribuan ringgit. Boleh dapat RM1,800, boleh dapat RM2,000. Kalau orang ditawarkan, kalau orang tu memang terdesak nak perlukan duit dan tiba-tiba ditawarkan dengan tawaran kerja sedemikian, memang dia, saya rasa memang goyang jugalah. Tapi bagi orang yang berfikir, dekat sini sepatutnya dia dah nampak ada benda yang tak kena dengan tawaran sedemikian. Takkan senang sangat nak buat duit. Kalau betul benda ni terlalu mudah seperti yang diiklankan, dah tentu sebelum-sebelum ni kita pernah dengar ada orang lain yang buat benda ni secara full time. Pernah tak anda dengar sipulan dengan bin sipulan ni, dia kata kerja dia adalah kerja lipat risalah secara full time dan pendapatan dia adalah RM2,000 lebih. Persoalannya, pernah dengar ke? So, macam hari ni saya percaya setiap orang ada akaun media sosial kan. Macam ada setengah orang saya perasan kalau misalnya dekat Facebook, dia boleh ada kawan sehingga 5,000 orang. Dan memang ada orang jumlah kawan dalam friend list dia memang menjangkau 5,000 orang. Pernah tak anda terfikir, daripada 5,000 orang tu, ada tak beberapa orang ataupun seorang ataupun dua orang yang kerja dia lipat risalah? Saya rasa jawapannya ialah tiada. Begitu juga dalam family member kita. Mungkin bukan dalam family tapi dalam saudara terdekat kita. Ada tak saudara terdekat kita yang pernah buat kerja lipat risalah? Okey, kita ambil contoh lain pula. Mungkin kawan-kawan yang kita dah lama tak jumpa. Pernah tak dengar dialog macam kita tanya dia bila kita jumpa, kita tanya, bro, kau buat apa sekarang? So tiba-tiba dia kata, oh aku sekarang ni kerja lipat risalah. Kau buat apa? Aku pun kerja lipat risalah juga. So macam kalau benda tu memang betul-betul wujud, dah tentu kita pernah dengar memang ada orang buat kerja lipat risalah ni secara full time dan memang menjana pendapatan melakukan kerja-kerja lipat risalah dan lipat kotak. Tetapi disebabkan benda ni adalah satu penipuan, lazimnya memang kita tak akan jumpa orang yang kerja dia lipat risalah, lipat kotak boleh jana pendapatan sehingga RM2,000, RM5,000 setiap bulan. Ingat, senang-senang anda nak dapat bayaran ribuan ringgit? Jawapannya mestilah bukan senang. Kebiasaannya, sebelum anda layak untuk diterima bekerja, anda dikehendaki untuk membuat bayaran sejumlah wang terlebih dahulu. Biasanya bayaran ini tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah. Mungkin dalam anggaran RM30 ke RM100. So dekat sini sebenarnya kita patut rasa macam ada benda yang tak kena. Pada mulanya kita ditawarkan untuk bekerja, tapi untuk dapatkan kerja tersebut kita pula yang kena bayar. So fikir secara logik, kalau kita nak bekerja, kitalah yang akan dapat bayaran daripada orang yang menawarkan kerja. Bukan kita yang kena bayar duit kepada orang yang tawarkan kerja. Dia jadi terbalik pula dekat sini. Terdapat macam-macam alasan yang akan diberikan bagi tujuan justifikasi kenapa anda perlu buat bayaran kepada pihak yang menawarkan kerja tersebut. Antara alasan yang agak popular dan kerap kali digunakan adalah, pertama sekali dia kata bayaran yang anda perlu keluarkan tersebut sebenarnya adalah yuran pemprosesan. So melalui bayaran pemprosesan ataupun yuran pemprosesan tersebut, akan ada seseorang daripada HQ akan memasukkan nama anda dalam database pekerja yang akan dipantau oleh syarikat. So benda ni cuma alasan je sebenarnya.
Okey, alasan kedua yang akan digunakan selalunya adalah ini adalah bayaran komitmen. Mereka berpandangan sekiranya kerja ini diberikan kepada setiap orang, kepada semua orang yang memohon, bukan semua orang tu akan buat kerja ni dengan serius. Ada orang bila dia dah minta kerja tersebut dan dah diberikan kerja, dia tidak menjalankan kerja tersebut dengan baik. Dia tidak komit pada kerja tersebut, dan ada kemungkinan setelah kerja tersebut diberikan kepada individu tersebut lari dan tidak menyiapkan kerja yang sepatutnya. Alasan yang ketiga pula kenapa anda perlu buat bayaran, tujuan dia adalah apabila anda membuat bayaran, pihak syarikat ataupun pihak majikan yang menawarkan kerja tersebut akan membekalkan anda dengan modul-modul latihan. Modul-modul latihan ini disediakan dengan bajet yang agak besar dan ianya tidak boleh diberikan secara percuma kepada anda. Jadi yuran yang anda bayar tersebut sebenarnya bukan yuran pemprosesan, bukan yuran komitmen, tetapi adalah bayaran untuk anda dapatkan modul latihan. Kat sini sepatutnya kita pun patut rasa macam agak pelik lah. Kerjanya bukan susah sangat. Anda hanya perlu lipat risalah, lipat kotak, tapi anda perlu beli modul latihan yang akan mengajar anda cara-cara untuk melipat risalah dan melipat kotak. Jadi dekat sini apa yang ingin saya sarankan adalah berhati-hatilah. Pihak yang menganjurkan program ini akan memberikan anda macam-macam alasan, sama ada alasan tersebut adalah bayaran tersebut adalah bagi tujuan pemprosesan, bayaran tersebut adalah bagi tujuan komitmen, bayaran tersebut adalah bagi tujuan membeli modul latihan atau macam-macam alasan. Niatnya hanyalah satu, dia ingin anda membuat bayaran, itu sahaja. Tapi ketahuilah ada beberapa perkara yang akan berlaku setelah anda membuat bayaran. So antara dia ialah setelah anda buat bayaran, WhatsApp anda akan diblok, akaun Facebook anda akan diblok dan macam-macam lagi. Pihak yang menawarkan kerja ni akan menghilangkan diri begitu sahaja. Kalau sebelum ni dia memang cukup rajin, hari-hari akan WhatsApp anda, akan tanya anda bila nak join, bila nak sertai program tersebut, bila nak mula bekerja. Tapi setelah anda buat bayaran, syarikat ni akan menghilangkan diri. Maka apabila itu terjadi, bermakna tercapailah objektif sebenar pihak yang mengiklankan tawaran kerja tersebut, iaitu objektif dia adalah semata-mata untuk dapatkan duit anda. Dia bukannya betul-betul nak tawarkan anda kerja. Sebaliknya, dia cuma nak tipu duit anda. Itu sahaja. Sebagai mengakhiri video ini, saya harap anda dapat belajar sesuatu tentang tawaran-tawaran seperti tawaran iklan lipat risalah, lipat kotak dan sebagainya. Jika pada satu hari dalam hidup anda nanti anda bertemu dengan iklan-iklan sedemikian, saya harap anda dapat buat keputusan yang tepat dan jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan. Sekian dulu daripada saya. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Bye.